Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Syazwan, temani anda hari ini untuk podcast Disclosure. Episod eksklusif kita bawakan dengan sempena Merdeka. Dan semua orang tahu Merdeka pada tahun ini mungkin ada kelainan sikit, disebabkan negara kita terjebak dengan MCO ataupun coronavirus. Jadi kita bukan dijajah daripada penjajah, kita dijajah daripada coronavirus ataupun COVID-19 pada tahun ini. Dan juga kepada semua, kita nak tahu tentang istimewa pada hari ini untuk podcast Merdeka. Orang kata ada kelihatan suram sikit. Adakah sebab coronavirus ataupun kita semakin kurang sifat patriotik? Jadi hari ini kita bawa eksklusif guest kita pada hari ini. Kita ada Encik Wan Azman selaku mantan Ketua Jurulatih PLKN. Assalamualaikum Encik Wan Azman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. So daripada mana tadi Encik Wan Azman? Daripada Wakaf Tapai. Wakaf Tapai. Okey. Jadi Encik Wan Azman adalah mantan Ketua Jurulatih PLKN yang bertugas selama berapa tahun tu? 12 tahun. 12 tahun di Merang Suria Setiu. Ya, saya. Okey. Jadi mungkin Cik Wan Azman boleh komen sikit ataupun macam mana kalau kita tengok untuk sambutan Merdeka pada tahun ini. Mungkin ada kelainan sikit. Mungkin Cik Wan Azman boleh komen sikit macam mana tu. Sambutan kemerdekaan. Yalah, kalau kita tengok pada tahun ni mungkin agak berbeza sikit lah. Betul. Sebab satu, kita kan dalam wabak pandemik, COVID-19. So dalam sekatan pergerakan yang ditetapkan oleh kerajaan dan juga dibelenggu dengan orang kata kegawatan ekonomi. Ya, betul. Hilang pekerjaan di kalangan rakyat. Mungkin sambutan kemerdekaan tu kita tengok agak lain lah, berbanding dengan tahun-tahun lain. Dan mungkin agak suram jugalah. Tetapi saya melihat secara peribadi, pribadinya saya melihat, saya lebih fokus kepada di kalangan remaja. Bagi saya sambutan kemerdekaan semakin tahun mendatang ini, sambutan di kalangan remaja tu dah semakin suram. Sebab saya tengok semangat sebenarnya, semangat kemerdekaan di kalangan remaja tu dah semakin hilang, semakin pudar. Betul. Mungkin kebanyakan di kalangan remaja sekarang ni menganggap kemerdekaan tu hanya sekadar laungan ataupun hanya sekadar pesta kibar bendera. Lepas tu habis. Merdeka. Lepas tu tak ada maksud pun di sebalik semangat kemerdekaan itu sebenarnya. Ya, betul. Maknanya kalau di kalangan remaja, kita tahu merdeka ni hanya cuti satu hari. Yes. Ataupun untuk lagu Allahyarham Sudirman, kita tahu lagu tu sahaja untuk erti kemerdekaan. Sekarang ni kita tengok Cik Azman, kalau remaja kita ni lebih kepada media sosial. Bermain TikTok, Instagram, apa semua. Kadang-kadang saya sendiri pun buat story bermain dengan tu. Kita macam remaja sekarang ni kita kurang dengan erti kemerdekaan. Kita tahu yang PLKN ni dia pelbagai kaum. Kita ada Melayu, Cina dan juga India. Mungkin Cik Wan Azman boleh kongsi sikit lah ataupun macam mana kita nak terapkan di PLKN dalam untuk memupuk sifat kenegaraan dalam diri pelatih tu. Macam mana tu Cik Wan Azman? Dalam PLKN sebenarnya, modul PLKN memang diasaskan kepada kenegaraan, diasaskan kepada rukun negara sebenarnya. Ya, betul. Kalau kita tengok, dan modul-modul PLKN ini memang banyak modul PLKN pelatih perlu menjalani selama 3 bulan semasa di PLKN. Dan modul kenegaraan ni adalah merupakan modul yang utama. Mengambil masa 21 hari untuk pelatih menjalani modul kenegaraan. Dalam modul kenegaraan ni, pelatih didedahkan dengan konsep orang kata daulat, konsep kerajaan, konsep rakyat, konsep tanah air, dan jati diri, memupuk jati diri ke arah sayangkan negara, sayangkan Malaysia.
memupuk perpaduan. Itu adalah modul PLKN sebenarnya. Okey, kalau kita tengok sekarang ni PLKN sudah tiada lagi, sudah dimansuhkan disebabkan pertukaran kerajaan. Mungkin selepas ini kita doakan Encik Azman mungkin ada program baru sama seperti PLKN, sebab kita sebenarnya bagi saya lah, pendapat saya sendiri pun PLKN ni sangat-sangat penting untuk kita. Bila kita dah masuk PLKN, walaupun saya ni masa tahun 2010 pernah pergi ke PLKN walaupun 1 bulan 2 minggu sahaja, sebab masa tu alasan tersendiri untuk masuk study. Saya dah banyak belajar tentang kemerdekaan, erti kemerdekaan, ataupun bila dah masuk kelas tu kita dah belajar satu-satu modul apa yang diberitahu oleh Cik Azman tadi lah. Okey, jadi mungkin Cik Azman kita nak tahu antara pendapat daripada Encik Azman antara kesan kepada generasi kini akibat tidak mempunyai pengetahuan tentang kemerdekaan. Mungkin boleh komen sikit tu. Kesan. Ya. Kesannya mungkin kita tidak boleh melihat pada masa sekarang. Tapi kita kena harus ingat, remaja sekarang adalah pelapis untuk pemimpin masa depan. Kalau remaja sekarang rosak, bermakna pemimpin negara kita akan datang di kalangan yang tidak berkualiti lah, maksudnya kan. Dan kalau kita tengok kesannya, jika kita tidak terapkan semangat jati diri, semangat perpaduan, semangat kemerdekaan itu dalam diri remaja itu sendiri. So, kalau kita tengok pada awal sekarang ni, isu bendera terbalik, lagu negaraku dipermainkan, agama dihina, dicaci, gambar pemimpin baru-baru ni pun diconteng. Gambar aku sendiri diconteng. Itu baru lagi. Baru lagi diconteng. Dan pendapat saya yang conteng tu pun dari kalangan remaja. Ya, betul. Sebab orang tua saya rasa tak buat benda macam ni, tapi remaja. Lepas tu sekarang ni timbul balik isu perkauman, nak wujudkan balik perkauman. So sebenarnya kalau terlihat negara kita ni adalah sebuah negara yang unik. Ya, betul. Sangat unik. Negara yang mempunyai pelbagai kaum, pelbagai agama, pelbagai budaya, pelbagai adat asal. Sangat unik. Dan jika kita tidak gabungkan dengan orang kata perpaduan untuk kaum-kaum ini, bangsa-bangsa ini, agama-agama ini untuk satukan dalam sebuah negara, bagi saya dia akan menjadi bom jangka lah, timing bomb. Mungkin sekarang kita tak nampak, tetapi apabila segelintir sudah memainkan isu yang tidak sepatutnya dimainkan, isu agama, isu kaum, isu bangsa, so lama-kelamaan dia boleh menyebabkan kaum-kaum lain, agama-agama lain, bangsa-bangsa lain meminta hak yang sama untuk meminta hak sama rata. So kalau kita tengok apabila benda ini berterusan, so kita mungkin tak akan nampak kemerdekaan ini berkekalan. Betul. Sebab itu yang perlu kita terapkan, itu yang perlu kita utamakan, perpaduan. Itu adalah penerangan yang sangat baik daripada Encik Azman. Kita tengok kalau kita tidak mempunyai pengalaman, kesan dia sangat besar. Encik Azman, apa yang Encik Azman beritahu tadi tentang pencontengan lukisan mural apa semua, itu sebenarnya baru berlaku, betul-betul berlaku di negara kita lah. Jadi kalau kita di Malaysia ni, kita bermula di sekolah rendah sampailah sekolah menengah, cikgu-cikgu kita ni sentiasa memberi tekanan kepada anak-anak murid tentang pemahaman tentang rukun negara ni, Cik Azman. Jadi kalau di PLKN, adakah jurulatih masih lagi memberi penekanan tentang rukun negara dalam diri pelajar ataupun pelatih semasa menjalani latihan di PLKN? Sebenarnya pendapat saya lah, modul di sekolah kita adalah sudah yang terbaik lah bagi saya. Bagi nak memupuk perpaduan, itu sebenarnya sudah terbaik modul di sekolah. Tetapi kita masih lagi memerlukan satu platform. Satu platform bagi kita nak menyatukan apa di sekolah tu, dan menyatakan satu platform untuk kita satukan balik. Dan kalau kita tengok pada PLKN ini, PLKN memang kita diasaskan kepada perpaduan.
Dan konsep utama PLKN ini sebenarnya perkongsian dalam perpaduan itu sebenarnya. Okay. So kalau kita tengok dalam aktiviti PLKN, macam mana kita terapkan kenegaraan, terapkan kepaduan, terapkan jati diri. Yang pertama, setiap pagi. Setiap pagi pelatih PLKN perlu menjalani perhimpunan pagi, pembarisan pagi, okey, menyanyikan lagu negaraku, baca ikrar rukun negara setiap hari. Setiap hari. Baca doa, lepas itu barulah boleh mula latihan. So, setiap hari. Dan kita juga tekankan kepada orang kata hormat kepada pemimpin, hormat kepada kerajaan. Kita tekankan kepada perpaduan. Okay. Dan setiap aktiviti dalam PLKN ni dimestikan, diwajibkan dilakukan bersama-sama kaum-kaum lain. Tidak boleh kata Melayu-Melayu, Cina-Cina, India-India, tak. Tapi di LKN diwajibkan bersatu. Daripada makan, tempat tidur, latihan, semua dalam kumpulan. Dan wajib mempunyai pelbagai kaum dalam tu. Itulah orang kata indahnya PLKN. Ya, betul. Sebab saya sebelum ni pun orang Terengganu pergi ke PLKN, ada seorang Chinese dan juga saya seorang Melayu. Ada perempuan seorang. Maknanya saya sampai ke sini, sampai ke sana di PLKN rasa macam dah adik-beradik walaupun dia Chinese. Jadi maknanya pentingnya untuk PLKN ni. Okay. Alright, kalau sebelum ni PLKN ni unik kerana dilaksanakan secara ala Malaysia bagi mencapai keperluan negara. Ianya berbeza dengan pelaksanaan khidmat negara di beberapa negara lain, Cik Wazman, yang bertujuan kata macam ketenteraan. Keunikan adalah berdasarkan faktor-faktor iaitu melibatkan semua kaum, sama ada lelaki ataupun perempuan, dan berteraskan rukun negara, mempunyai kurikulum multidisiplin. Jadi saya nak tanyalah Encik Wazman, bagaimana PLKN ni dia nak memupuk perpaduan dalam kalangan pelatih? Okay. Macam mana PLKN mampu memupuk perpaduan di kalangan pelatih? Okay. Macam saya katakan tadilah, setiap aktiviti diwajibkan. Okay, disertai oleh pelbagai kaum, pelbagai bangsa, pelbagai agama. Okay. Maknanya tak boleh nak buat satu kumpulan tu terdiri daripada kumpulan Melayu, satu kumpulan terdiri daripada kumpulan Cina. Tak boleh. Dalam PLKN memang kita tak akan berlaku. Dan kita juga tak benarkan untuk Cina-Cina makan untuk Cina sahaja, India untuk India, tak. Tapi kita satu meja makan itu terdiri daripada kumpulan yang sama, pelbagai kaum. So, dan kita tengok dalam PLKN juga mempunyai ketegasan dalam memupuk nilai-nilai perpaduan tu. So, kita sangat tegas. Okay? Benda ni kita tak boleh nak kompromi lah bagi saya. Sebab isu perpaduan, isu kaum, isu agama ini sangat sensitif. Ya, betul. So, apabila kita tidak tekankan isu-isu ini, ia boleh menjadi orang kata satu kelakuan ataupun satu tindakan yang orang kata mungkin boleh memudaratkan keadaan. Okey. Alright, jadi kadang-kadang kalau pelatih-pelatih yang ada ni, Encik Wazman, kadang-kadang tidak ada basic tentang sifat patriotik. Kadang-kadang dia ni adalah seorang pemain bola sepak. Dia hanya minat main bola sepak. Tentang sejarah, tentang Merdeka ni rasa tidak minat lah. Jadi kadang-kadang pelatih ni maknanya dia tidak minat tentang patriotik. Jadi bagaimana Encik Wazman memainkan peranan sebagai jurulatih untuk memastikan setiap pelatih tu mempunyai sifat patriotik di PLKN tu? So kita tengok modul PLKN sebenarnya, mungkin orang beranggapan apabila kita sebut dengan kenegaraan, sebut dengan patriotik, orang akan menganggap itu adalah sejarah. Modul sejarah. Tak, dalam PLKN tak. Memang kita berasaskan kepada perpaduan kenegaraan, tetapi ia bukan sejarah. Kita bukan mengajar sejarah. Orang kata ia mengajar berkaitan dengan sejarah. Lepas tu ada exam, lepas tu budak jawab, hafal, lepas tu budak jawab. Tak. Dalam PLKN kita terapkan kepada latihan dalam pengalaman, experiential learning. So dia menjalani aktiviti, tetapi aktiviti itu berdasarkan
kenegaraan berdasarkan kepada rukun negara. Ya, betul. Okey, macam aktiviti kumpulan dia lakukan. Okey, macam mana dia perlu hormat kepada pemimpin dia. Ya, betul. Macam mana dia perlu hormat kepada ketua dia. Macam mana dia bergerak dalam kumpulan. Okey, macam mana misalkan tugas-tugas dia. Itu kita lihat, itu didikan kita beri. Didikan secara pengalaman. Ya. Dan kita tidak memaksa sebenarnya. Ya, Tetapi betul. pelatih sendiri akan mengikuti. Sebab ia adalah secara berkumpulan. Okey. Okey. Maknanya dalam masa 1 tahun dia ada 3 panggilan. Yes, 3 Maknanya training dia dalam masa 3 bulan. Yes, 3 bulan. So bagi Lebih Encik Wazman, dia cukup ke masa 3 bulan tu kita untuk melatih pelatih-pelatih yang ada tu? Kalau nak kira cukup, memanglah tak cukup. Tak cukup. Kalau secara peribadinya. Ya. Tetapi setidak-tidaknya kita ada satu medium ataupun satu platform yang mana kita boleh satukan, yang mana kita boleh kumpulkan semua kaum-kaum ini berada dalam satu bumbung dan menjalani satu latihan ke arah patriotik, ke arah perpaduan dan ke arah Malaysia itu sendiri. Okey. Jadi itu adalah sedikitlah perkongsian daripada Encik Wazman, dan untuk sedikit soalan bonus lah daripada saya sendiri. Mungkin tak tahulah Encik Wazman ni boleh jawab ke tak. Saya dari dulu sampailah sekarang duk terfikir, kenapa kalau kita pergi ke mana-mana camp latihan PLKN, ketenteraan apa semua, kita bila masuk di camp itu kepala kita akan dibotakkan. Mungkin Cik Wazman boleh jawab. Ramai sebenarnya orang nak tahu kenapa kepala kita dibotakkan semasa membuat latihan tu. Okey. Sebenarnya itu adalah satu macam mana kita nak disiplin. Ya. Okey. Macam mana kita nak disiplinkan kalangan remaja. Remaja ni kita fahamlah. Ya. Dia punya sifat remaja ni sifat yang ingin tahu, sifat memberontak, sifat orang kata cepat bertindak, sifat cepat panas. Okey. Tetapi kita memerlukan satu, orang kata satu medium macam mana kita nak disiplin dan kita nak satukan. Okay, yang pertama sekali dari segi pakaian. Okay, kita nak terapkan pakaian yang sama, uniform yang sama, dan kita juga mesti orang kata botakkan kepala yang nombor 1. Okay, sebab apa? Boleh tak kalau kita buat latihan dengan rambut yang perang, rambut yang kuning, ada rambut yang hitam, okay, campur-campur. So situ kalau kita tengok dah tak ada manners lah. Tak ada perpaduan dah. Tidak perpaduan. So kita tengok dah tak ada perpaduan dah. Okay, so macam mana kita nak wujudkan perpaduan? Itu adalah daripada asasnya dulu. Ya, okey, maknanya terjawab lah. Sebenarnya lama dah saya nak tanya sebenarnya kenapa kita perlu botakkan kepala. Maknanya kita tahu satu perkataan saja, disiplin. Disiplin. Okey. Alright, dan untuk sebenarnya orang nak bagi kesimpulan sikit lah tentang kemerdekaan ni. Tokoh kemerdekaan ni, negara telah banyak berjasa memperjuangkan kemerdekaan untuk tanah Melayu kita, Encik Wazman. Dan terdapat ramai tokoh yang dapat dijadikan contoh ataupun idola kepada generasi kini, dan yang akan datang segala pengorbanan, rintangan dan penat lelah mereka berbakti untuk negara yang patut kita contohi dan dijadikan panduan lah. Okey. Dan kemerdekaan ni seperti yang kita tahu dicapai pada 31 Ogos 1957 bukanlah satu proses yang mudah untuk dicapai, dan matlamat kemerdekaan itu hanya dapat dicapai setelah melalui satu proses yang sangat panjang. Maknanya bukan sehari itu kita terus merdeka, Cik Wazman. Jadi kita tidak akan dapat dicapai tanpa pengorbanan daripada atuk-atuk nenek kita, macam mana kan berperang menggunakan parang apa semua untuk nama negara kita. Oleh itu diharapkan semua warga negara kita ni, kita tak minta banyak, kita akan sentiasa mematuhi undang-undang yang ada, menjaga maruah negara dan menghargai jasa tokoh yang telah banyak berjuang bagi mencapai kemerdekaan. Itu saja, Encik Wazman. Jadi saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Encik Wazman kerana singgah di Manis FM hari ini untuk podcast Disclosure. Jadi mungkin ada kata-kata terakhir daripada Encik Wazman. Silakan. Okey, kata-kata terakhir. Bagi saya, pendapat saya lah, perlu ada satu program yang seakatan ataupun sama seperti PLKN. Kalau kerajaan sekarang nak ubah nama, boleh, tetapi mesti orang kata berlandaskan kepada satu konsep yang sama macam PLKN ke arah
patriotisme ke arah perpaduan, memupuk perpaduan. Dan kalau kita tengok, tak ada platform dah sebenarnya, platform yang boleh remaja-remaja ini, anak-anak muda ini untuk bersatu dan untuk disatukan kembali. Daripada sekolah, dia memang sekolah. Dari sekolah pun ada aliran yang berbeza. Betul. Dan apabila balik sekolah, dia pergaulan dengan pergaulan yang sama. Jaranglah pergaulan yang melibatkan kaum-kaum ini. Dan pergi ke universiti masih lagi membawa kepada pergaulan yang sama. So tak ada, orang kata tak ada platform. Betul. So perlu platform seperti PLKN ni. Remaja-remaja ini, anak-anak muda ini digabungkan balik, berada dalam satu bumbung, menjalani satu latihan yang berasaskan kepada, orang kata, yang perlu kita terapkan sekarang adalah perpaduan. Itu yang kita sayang. Dan kita terapkan jati diri, dan kita terapkan semangat patriotisme. Daripada itu, apabila dia keluar bekerja, setidak-tidaknya dia ada dalam diri itu adalah jati diri, sayangkan kepada negara, dan sayangkan kepada perpaduan yang kita ada sekarang. InsyaAllah. Jadi kata-kata akhir daripada Encik Azman, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Encik Azman untuk podcast Disclosure istimewa Merdeka kita bawakan kepada semua rakyat Malaysia. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.